Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini menerangkan 5.5 aplikasi nanoteknologi dalam industri. Jadi kriteria kejayaan pada hari ini, objektif yang kamu perlu capai, yang pertama adalah dapat menerangkan apakah itu maksud nanoteknologi. Yang kedua, dapat menyatakan aplikasi nanoteknologi. Dan yang ketiga, dapat menerangkan apakah itu grafin. Okey, objektif yang pertama menerangkan apakah itu maksud nanoteknologi. Okey, sebelum kita lihat apakah itu nanoteknologi dulu, kita tengok apakah maksud bagi nanoscience. Okey, nanoscience adalah kajian pengolahan barang-barang pada skala nano. Okey, kamu dah belajar dalam fizik kan? Dalam fizik dia ada istilah tera, giga, mega, kilo, desi, senti, mili, piko, nano. Ni lah nano kat sini lah, skala nano. Maksudnya zarah ini adalah saiz yang sangat kecil. Okey, nanoteknologi pula ialah pembangunan bahan atau peranti dengan memanfaatkan ciri-ciri zarah nano. Zarah nano ialah zarah bersaiz antara 1 hingga 100 nanometer. Iaitu 1 nanometer ni bersamaan dengan 10 negatif 9 meter. Okay, semakin kecil saiz sesuatu zarah, semakin besar nisbah permukaan, luas permukaan dengan isi padu. Kita lihat gambar rajah dekat bahagian tepi ni. Okay, di mana menerangkan bahan nano tu saiz dia macam mana. So kalau kita lihat tembikai ini dia dalam unit sentimeter. Kita boleh ukur dalam unit sentimeter. Okay, semua dapat bayangkan tembikai kan. Tembikai lebih kurang dalam 15 sentimeter dia punya diameter. Okay, kita ada duit shilling. Duit shilling pula dia punya saiz, dia punya diameter dalam lebih kurang 2 cm. Okey, tanda noktah. Buat titik tu kan. Tanda noktah ni adalah 1 mm. Okey, rambut. Helaian rambut, satu helai rambut ni. Dalam 10 negatif 4 meter, iaitu 100 mikrometer. Okey, yang sel darah merah 5 mikrometer. Yang ni pun samalah, virus pun kecil. Kecil, dia dalam 10 negatif 6 meter. So dalam kategori mikro juga. So inilah bahan nano. So bahan nano ni dalam saiz 10 negatif 9 meter hingga 10 negatif 10 negatif 7 meter hingga 10 negatif 9 meter. Iaitu ini adalah kategori nano. Okey, kategori nano. Zarahnya sangat kecil lah. So kat sini kalau kita tengok zarah nano ni dia lagi kecil daripada virus. Okey, apakah contoh-contoh nano kat dalam gambar rajah ni adalah helaian grafin. Okey, diameter tube karbon nano, nano emas, dan molekul air. Molekul air pun dalam kategori nano, tapi yang kita akan belajar untuk nanoteknologi ni dia lebih besar sikit daripada molekul air. Okay, tadi kita dah lihat apakah maksud nanoteknologi dan kita akan pergi pada objektif yang kedua, kriteria kejayaan yang kedua, iaitu contoh aplikasi nanoteknologi. Aplikasi nanoteknologi dalam kehidupan, so kebanyakan aplikasi antaranya lah dalam bidang kosmetik. Okay, kosmetik ada penggunaan nanoteknologi. Kenapa bidang kosmetik memilih nanoteknologi sebagai salah satu aplikasinya? So penggunaan zarah nano mampu untuk memberikan keputusan yang lebih memuaskan kerana zarah yang sangat kecil ini berkeupayaan untuk menembusi lapisan kulit dengan mudah. So kalau zarah itu besar saiznya, jadi keberkesanan tu kurang. Tapi kalau sebab nanoteknologi ni, maksudnya zarah nano ni sangat kecil, sangat kecil lah. Jadi dia mudah untuk menembusi lapisan kulit, jadi keberkesanannya lebih memuaskan berbanding zarah yang lebih besar. So zarah nano juga mampu menyelaputi lapisan permukaan dengan lebih sekata, menjadikannya lebih bahan terbaik sebagai ejen penyalut. Contoh macam nak pakai makeup ke apa ke kan. So kalau saiz bedak yang awak gunakan tu, saiznya saiz zarah tu lebih besar, jadi
permukaan tu lebih kurang sekata lah. Tapi kalau Zahir Sarah tu kecil-kecil halus dia bedak tu, so dia akan menyelaputi permukaan kulit tu dengan lebih cantik, nampak sekata, nampak smooth macam tu. Aplikasi nanoteknologi dalam kehidupan, ini adalah beberapa aplikasi nanoteknologi. Yang pertama, semikonduktor dan elektronik digunakan dalam bidang nanoteknologi ni. Kenapa? Semikonduktor yang lebih kecil dan efisien. Sistem pendawaian dengan konduktiviti yang tinggi. Yang kedua, dalam penggunaan tenaga dan elektrik. Sel solar yang digunakan lebih efisien bila menggunakan nanoteknologi kerana saiznya lebih kecil. Bateri akan jadi tahan lebih lama. Yang ketiga, dalam bidang tekstil, fabrik kalis air, api dan kotoran, fabrik melindungi sinar UV dan anti kedut. Yang keempat, dalam bidang perubatan. Perubatan apabila menggunakan nanoteknologi, peranti ujiannya lebih sensitif, sistem penyampaian ubat yang lebih berkesan. Yang kelima adalah dalam bidang pertanian, menjadikan racun peroksak lebih efektif. Penggunaan racun tu lebih efektif kepada tumbuh-tumbuhan lah. Dan pembajaan yang lebih cekap dan menyeluruh. Dan akhir sekali dalam bidang makanan, bahan tambah makanan berskala nano, pembungkusan makanan anti-mikrob. Anti-mikrob ni maksudnya anti-mikroorganisma. Perkembangan bidang nanoteknologi, contoh bahan yang menjadi tumpuan utama ialah bahan daripada karbon yang dikenali sebagai grafin. Grafin ni yang kita akan tekankan pada hari ini dari segi sifat fizik, sifat kimia dan juga aplikasi grafin ni. Apakah grafin? Grafin merupakan salah satu alotrop bagi karbon selain berlian dan juga grafit. Sebenarnya karbon ni dia ada berbagai susunan atom. Karbon dia ada berbagai susunan atom. Bila susunan dia jumpa dalam bentuk ni kita panggil sebagai grafit. Ada yang kita panggil berlian. Sebenarnya berlian pun kalau kita tengok dia sebenarnya unsur yang terkandung dalam berlian adalah karbon. Grafit pun sama, karbon juga. Berlian pun karbon juga. Grafin pun sama juga. Dalam grafin pun ada karbon. Cuma berbeza dari segi susunan atom karbon tersebut. Maksud allotrop tu sebenarnya adalah unsur yang wujud dua atau lebih bentuk yang berbeza dari segi susunan atom. Susunan atom je berbeza. Kalau kita tengok tiga-tiga ni, grafit, berlian, grafin, semuanya mengandungi unsur karbon. Tapi pengelasan adakah ini grafit ke, berlian ke, grafin ke, dia bergantung pada susunan atom karbon tersebut. Kemudian dia tengok helaian grafin dapat menghasilkan pelbagai bahan lain termasuk grafit, tiub karbon nano dan juga berbola fullerena. Ini adalah contoh helaian grafin. Inilah bentuk grafin sebenarnya. Ni semua yang bulat-bulat ni adalah atom karbon. Atom karbon dia bercantum bentuk macam apa ni nama dia? Hexagon ni. Cantum macam ni kan. Ini kita nampak ni adalah kita panggil helaian grafin. Helaian grafin. Tadi kita dah terangkan sikit apakah itu grafin. Untuk kriteria kejayaan yang ketiga, pelajar dapat menerangkan apakah itu grafin. Kita akan lihatlah lepas ni. Grafin. Grafin ni adalah salah satu allotrop bagi karbon selain berlian dan juga grafit. Tadi saya dah terangkan yang karbon ni dia ada pelbagai susunan atom. Antara ini dia boleh membentuk grafit, boleh membentuk berlian, dan yang hari ni yang kita akan lihat adalah grafin. Grafin ni dia merupakan bahan yang terkuat dan paling nipis dan saiznya sangat kecil iaitu 0.1 nanometer. Disebabkan saiz yang kecil ni lah, sangat kecil ni lah, dia ada pelbagai kegunaan bagi grafin. Ini adalah gambar struktur bagi grafin di dalam grafik. Fokus pada sifat fizik, sifat kimia untuk grafin itu yang kamu perlu tahulah. Sifat fizik untuk grafin, yang pertama kuat dan keras, yang kedua bersinar, yang ketiga pengalih haba dan elektrik yang baik, yang keempat rintangan elektrik yang sangat rendah,
Yang kelima, bersifat tidak gelap dan akhir sekali kenyal. Okey, bagi sifat kimia grafin, dia merupakan alotrop yang sangat reaktif. Okey, terbakar pada suhu yang sangat rendah, bertindak balas dengan pelbagai kumpulan berfungsi. Okey, akhir sekali kita akan lihatlah apakah kegunaan grafin ni. Yang pertama dari dalam elektronik. Susunan atom dalam grafin menjadikannya konduktor yang unggul, konduktor yang baik. So, sensor grafin mempunyai luas permukaan yang tinggi dalam bioperubatan. Dia merupakan sensor juga, digunakan sebagai sensor kejuruteraan tisu, sistem penyampaian ubat. Yang keempat, polimer dan komposit. Kekuatan mekanikal yang tinggi menjadikan grafit sesuai sebagai bahan komposit polimer. Yang kelima adalah membran, penurasan air, pemisahan air daripada campuran gas dan akhir sekali yang keenam adalah dalam kegunaan tenaga, bateri yang tahan lebih lama, fleksibel dan kuat dan boleh dijadikan sebagai superkapasitor. Okey, sampai sini saja. Kalau ada apa-apa masalah, bolehlah tanya saya, bolehlah mesej saya dan jangan lupa jawab soalan kuis yang saya sediakan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.